Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan tajuk congruent dan similar triangle. Okey, kita tengok dulu apa itu congruent triangle. Definition dia, triangle which are equal in all aspect. Maknanya segitiga ni dia sama daripada segala aspek. Dua-dua segitiga tu adalah sama daripada segala aspek. Daripada segi panjang sisi dia, semua sama, dan panjang sudut dia, besar saiz sudut dia adalah sama juga. Ya, kiranya dia tiada perbezaan. Itu adalah congruent triangle. Okay, so ada tiga ciri-ciri ataupun tiga teorem yang berkaitan dengan congruent triangle ni. Okay, bagaimana kita nak kata uh, triangle tu adalah congruent? So ada tiga teorem yang boleh kita gunakan untuk katakan bahawa dua triangle tu adalah congruent. Okay, teorem yang pertama ataupun teorem yang kelima, three side of one are respectively equal to three side of the other. Maknanya jika ada dua segitiga yang sisi dia semua sama panjang, maknanya dia adalah congruent. Ya, contohnya ada satu segitiga dan ada lagi satu segitiga. Okey, panjang sisi segitiga yang sebelah kiri ni sama dengan segitiga lagi satu. Okey, sebelah kanan pun sama. Dia sama panjang dengan segitiga yang lagi satu. Dan yang bahagian bawah pun dia sama dengan segitiga yang lagi satu. Maknanya jika semua sisi dalam segitiga yang pertama dan semua sisi dalam segitiga yang kedua adalah sama, maknanya dua segitiga ni adalah congruent. Okey, teorem nombor 6 pula, two side of one and the angle they contain are equal to two side and the contain angle of the other. Maksudnya jika ada dua segitiga, ya, ada dua segitiga. Okey, segitiga pertama dan segitiga kedua. Ya, segitiga pertama dan segitiga kedua. Okey, kita tahu panjang sisi sebelah kiri ni sama. Ya, sisi sebelah kanan pun sama. Tapi kita tak pasti yang bahagian bawah ni sama ataupun tak. Ya, kita tak ada maklumat. Tapi kita tahu bahawa sudut yang dicangkum oleh dua sisi yang sama tadi adalah sama besar. Sudut dia sama besar. Ya, dia sudut tu mestilah yang dicangkum oleh dua sisi yang samalah. Ya, kalau kat bawah ni kita tak boleh kata, kalau sudut yang dekat bahagian bawah ni sama, ya, walaupun dua sudut kat bawah ni sama, kita tak boleh kata bahawa dua segitiga ni congruent. Ya, kita tak boleh kata dua segitiga tu congruent. Tapi kalau sudut yang dicangkum oleh dua sisi yang sama tadi adalah sama, makanya segitiga pertama dan yang kedua ni adalah congruent. Ya, itu adalah syarat dia. Syarat dia tadi, saya ulang balik, sudut yang dicangkum oleh dua sisi yang sama mestilah sama besar saiz sudut dia. Barulah kita boleh kata dia congruent. Okay, teorem nombor 7, two angle and a side of one are equal to two angle and the corresponding side of the other. Maksudnya jika ada dua segitiga, ya, ada dua segitiga, iaitu segitiga pertama dan segitiga yang kedua. Okey. Dua sudut dalam segitiga yang pertama ni sama dengan dua sudut dalam segitiga yang kedua. Contohnya sudut yang kat bahagian bawah sebelah kiri ni sama dengan sudut yang sama juga dekat sebelah segitiga yang kedua ni, bawah sebelah kiri juga. Sudut dia sama besar. Okey, lepas tu sudut yang atas ni pun sama besar. Ya, sudut yang kat atas ni pun sama besar. Okey, lepas tu salah satu sisi yang sepadan sama panjang. Contohnya sisi yang sebelah kanan ni sama dengan sisi yang sebelah kanan ni juga. Okey. So kita boleh kata dua segitiga ni adalah congruent. Ya, dua segitiga ni adalah congruent. Ya, dengan syarat teorem yang nombor 7 tadi kata dua sudut yang sepadan mestilah sama. Maknanya sudut yang contoh dia, sudut yang sebelah kiri bahagian bawah ni sama. Dan sudut dekat bahagian atas pun sama. Lepas tu sisi
yang sepadan pun mestilah sama. Satu je. Tak perlu dua lah. Satu pun dah cukup. Satu sisi yang sepadan sama, kita boleh kata dua segitiga ni adalah kongruen. So, ketiga-tiga teorem ni, kalau ada syarat dia, sama ada tiga sisi dalam dua segitiga tu semua sama, kita boleh kata dia kongruen. Okay. Ataupun ada dua sisi je yang sama, tapi sudut yang dicangkum oleh dua sisi yang sama tadi, sudut dia adalah sama besar, itu pun adalah kongruen. Ataupun dia ada dua sudut sepadan yang sama, lepas tu satu sisi yang sepadan tu pun sama panjang. So ini pun adalah kongruen. Okay, tapi kalau tiga-tiga sudut sama, dia tak kongruen. Contohnya, ada dua segitiga, sudut dalam dia semua sama. Yang bawah kiri ni sama dengan yang bawah kiri sebelah sini. Yang bahagian atas ni pun dia sama. Yang sebelah kanan ni pun sama. Okay, walaupun ketiga-tiga sudut sama, tapi kita tak boleh kata dia kongruen. Yang ini bukan kongruen. Okay. Ataupun ada dua segitiga. Okay. Sisi sebelah kiri sama panjang. Sisi sebelah kanan sama panjang. Tapi sudut, dia ada satu sudut yang sama besar. Contohnya sebelah kiri sini. Okay, yang ini pun bukan kongruen. Dia bukan kongruen. Sebab syarat dia, kalau kita tengok teorem nombor 6 tadi, kalau ada dua sisi yang sama panjang, sudut yang mesti sama besar tu mestilah diapit oleh dua sisi yang sama. Kalau yang atas ni tadi, sudut tu tidak diapit oleh dua sisi yang sama panjang. So yang ini bukan kongruen. Okay, kita cuba tengok soalan. In figure 20.36, triangle PQR is isosceles with Z. The midpoint of PQ. Z ni adalah midpoint, titik tengah kepada PQ. Prove that triangle PXZ and QYZ are congruent and that triangle RXZ and RYZ are congruent. Determine the value of angle RPZ and RXZ. Okay, soalan dia first dia suruh buktikan bahawa segitiga PXZ, segitiga PXZ ni adalah segitiga PXZ dan segitiga QYZ are congruent. So kita kena buktikan bahawa dua segitiga ni congruent. Macam mana kita nak buktikan bahawa dua segitiga ni congruent? Kita kena gunakan teorem yang baru saya sebut tadi. Sama ada tiga-tiga sisi dia sama. Kita boleh tulis teorem nombor 1 tadi adalah SSS. Maksudnya ketiga-tiga sisi dia sama. Ataupun SAS. Yang maknanya dua sisi sama dan angle tadi mestilah diapit oleh dua sisi yang sama. Ataupun kita boleh guna teorem SAA. Maknanya satu sisi yang sama dan dua sudut sama. Okey, kita cuba tengok teorem mana yang kita boleh gunakan untuk katakan dua segitiga tadi adalah kongruen. Okey, so first kita tengok sudut dekat sebelah kanan ni sama besar. Sini 28, sudut sini pun adalah 28. So kita kata sudut XZP sama dengan sudut YZQ. Sudut dia sama 28 ni. Okey, kita ada satu sudut yang sama. Lagi apa yang kita boleh kata dia sama? Okey, ini adalah segitiga sama kaki. Ini adalah segitiga sama kaki. Dia kata tadi PQR is isosceles. Segitiga sama kaki, kita dah belajar dalam kelas sebelum ni bahawa sudut dekat kaki dia adalah sama. Maknanya sudut dekat P dan sudut Q adalah sama. Sudut P adalah sama dengan sudut Q. Okey.
Lagi, apa lagi yang sama? Okey, lepas tu kita tahu Z ni adalah midpoint. Midpoint ni adalah titik tengah. Bila kita kata dia titik tengah, maknanya panjang PZ dan panjang QZ adalah sama. Ya, panjang PZ dan QZ adalah sama. So sekarang kita tengok yang pertama, satu angle dia sama. Lepas tu angle P dengan Q pun sama. Lepas tu panjang PZ dengan QZ sama. Maknanya ada dua sudut yang sama dan satu sisi yang sama. Maksudnya kita boleh guna teorem yang ketiga tadi, SAA. Ya, dua sudut sama, satu sisi sama. So kita boleh kata kesimpulannya segitiga triangle PXZ and QYZ are congruent with SAA. Yang maknanya dua segitiga tadi congruent dengan SAA. SAA maksudnya tadi dua sudut sama dan satu sisi sama. Okay, so kita dah proof. Ya, kita dah proof bahawa PXZ dengan QYZ ini adalah congruent. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Okay, kita pergi ke soalan yang kedua. Dia suruh kita buktikan bahawa segitiga RXZ dan RYZ are congruent. Okay, ini RXZ. Ini adalah segitiga RXZ. Ini sebelah sini adalah segitiga RYZ. Okay, kita nak buktikan bahawa dua segitiga ni pun adalah congruent. So, cuba kita tengok dulu apa yang sama. Okay, yang pertama, kita tahu bahawa sudut 67 ni adalah sama dengan sebelah sini. Kenapa? Ini adalah segitiga sama kaki dan R ni adalah garisan tengah. So maknanya dia potong sudut ni kepada dua bahagian yang sama besar. Maksudnya kalau sebelah sini 67, sebelah sini pun mestilah 67. Okay. So sudut XRZ sama dengan sudut YRZ. Sudut dia sama 67. Okay, lagi apa yang sama? Okay, tadi kita dah proof yang segitiga dua bawah ni adalah sama. Maksudnya panjang XZ dengan YZ ni pun mestilah sama. Tadi kita dah proof bahawa dua segitiga yang bawah ni adalah sama. So dua segitiga bawah ni adalah congruent. So bila kita dah proof dia congruent, maknanya panjang XZ dengan YZ ni mestilah samalah. Dalam segitiga congruent, panjang sisi, semua sisi dan semua sudut adalah sama. Maknanya panjang XZ dengan panjang YZ ni mestilah sama. Sebab kita dah buktikan tadi bahawa segitiga PXZ dengan segitiga QYZ adalah congruent. So bila dia adalah congruent, maksudnya panjang XZ dengan panjang YZ ni mestilah sama. Okay. Lagi apa yang sama dalam dua segitiga ni? Okay, so kita boleh kata juga panjang saiz sudut dua ni adalah sama besar. Kenapa dia sama besar? Sebab garisan RZ ni dia adalah garisan pembahagi tengah. Dia adalah garisan yang bahagi dua, dia lalu tengah-tengah. Maksudnya sudut sebelah kanan dengan sebelah kiri mestilah sama. So kita boleh kata sudut XZY dan sudut YZR adalah sama. XZR dan sudut YZR adalah sama. So kalau kita tengok lagi sekali, dia ada dua sudut yang sama. Ini dua sudut. Ini sudut pertama, sudut kedua. Yang ini adalah sisi. So kita tengok ada dua sudut yang sama dan satu sisi yang sama. So kita boleh buat conclusion triangle XZR and
YZR are congruent with SAA. Okey. Seterusnya kita pergi soalan yang ketiga. Dia sudah determine the value of angle RPZ and RXZ. Yang mana angle RPZ? RPZ angle dia yang ni lah. Ini angle RPZ. Dan RXZ. RPZ and RXZ. So, berapakah angle dekat sini? Dia suruh cari dua sudut ni. Berapakah sudut dekat sini? Dan apakah sudut dekat sini? Okay, so kita boleh kira lah. Macam mana cara kita nak kira dia? Okay, so ini adalah segitiga sama kaki. Saya kata tadi ini adalah segitiga sama kaki. Yang segitiga yang besar ni adalah segitiga sama kaki. Maksudnya sudut dekat kaki dia adalah sama. Sudut dekat P ni dengan sudut dekat Q ni mestilah sama. So tadi kita dah dapat sudut yang dekat R ni adalah sebelah sini 67, sebelah sini pun 67. Okay, so sudut dalam sebuah segitiga, hasil tambah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180. Maknanya kalau kita tambahkan sudut P, tambah sudut R, tambah sudut Q, kita akan dapat 180. Okay, so kita nak cari dua sudut dekat kaki dia ni. So 180, tolakkan dulu dengan 67 tolak 67. Berapa 180 tolak 67 tolak 67? So kita dapat 46. Kita dapat bagi dia adalah 46. Okay, kita dapat 46. Okay, 46 ni adalah sudut untuk P dan Q. Kita dah tolakkan 180 dengan 67. Maknanya 46 ni adalah untuk sudut P dan Q. Lepas tu kita bahagi 2. Kenapa kita bahagi 2? Sebab sudut P dengan Q ni adalah sama besar. So kita bahagi 2. So kita dapat jawapannya 23. Maksudnya sudut P ni adalah 23. Sudut Q ni pun adalah 23. So kita dah jawab soalan yang pertama tadi bahawa sudut RPZ, sudut RPZ sama dengan 23. Okay, sekarang kita nak cari sudut RXZ. Macam mana kita nak cari sudut RXZ? Okay, so kita guna segitiga yang kecil ni. Kita tengok segitiga yang kecil ni. Segitiga RXZ. Okay, ini adalah segitiga RXZ. Okay. Okay, so tadi kita tahu garisan RZ ni, garisan lurus yang menegak ni adalah, dia adalah garisan lurus lah. Jadi garisan dia melalui tengah-tengah. So maksudnya sudut sini adalah sudut 90 darjah. Sudut sini adalah sudut 90. Okay, so kita nak cari yang atas sini. Kita nak cari sudut yang warna hijau ni. So berapa sudut yang warna hijau ni? So kita tolakkan 90 dengan 28. Kita tolakkan 90 dengan 28. Baki dia adalah sudut yang warna hijau tu lah. 90 tolak 28. Kita dapat 62. Maksudnya sudut sini adalah 62. Okay, tapi yang kita nak cari adalah sudut RXZ ni. Yang kita nak cari adalah sudut RXZ. So kita guna balik teorem yang kita dah belajar sebelum ni bahawa hasil tambah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180. So 180 tolak 67 ni. Lepas tu tolakkan dengan 62. Baki dia adalah sudut yang kita nak cari ni. Okay, so 180 tolak 67. Okay, tolak 62. So kita akan dapat berapa? Kita akan dapat uh, 51. Kita akan dapat 51. Okay, so maksudnya sudut
R exact adalah 51. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada similar triangle. Apa dia similar triangle ni? Okay, definition dia, if the angle of one triangle are respectively equal to the angle of another triangle. Maksudnya jika ada dua segitiga yang sudut dalam dia semua sama dengan lagi satu segitiga, maknanya kita boleh kata dua segitiga ni adalah similar. Okay, anda kata sudut yang sebelah kiri sama, sudut sebelah kanan sama, dan sudut bahagian atas pun sama, maksudnya dua segitiga ni adalah similar. Test je. Bila ada test je aku buat kat kelas. Ha? Sem 2 dengan sem 2 lah. CJ diploma. Tapi CJ seorang je, Amir Haris. Okay, jika semua sudut dalam dua segitiga semua sama, maknanya kita kata segitiga ni adalah similar. Okay, kenapa? Sebab ada segitiga yang saiz dia kecil, lagi satu saiz dia besar. Contoh tapi sudut dalam dia semua sama. Sebagai contoh, sini 60, sini 60, sini pun 60. Yang ni pun sama, 60, 60, 60. Okay, kalau kita tengok, walaupun sudut dia semua sama, yang kecil dengan yang besar ni, tapi saiz dia berbeza. Yang ini saiz dia kecil, yang ini saiz dia besar. So, kita tak boleh kata dia congruent sebab saiz dia berbeza. Congruent ni saiz dia mesti sama. So, kita kata dua segitiga ni adalah similar. So, kita tengok teorem nombor 8. If two triangle are similar, the corresponding side are proportional. Jika segitiga tu adalah sama, maknanya sisi yang sepadan adalah berkadaran. Dia punya nisbah adalah berkadaran. Okay, so kita tengok gambar rajah ni. Okay, so kalau kita tengok gambar rajah ni, kita ada segitiga, ada banyak segitiga lah. Yang pertama segitiga OAB. Segitiga yang kecil ni, segitiga OAB. Kita ada segitiga OAB yang kecil ni. Okey. Lepas tu kita ada segitiga OCD. Segitiga OCD. Dan kita ada lagi satu segitiga adalah segitiga OEF. Kat sini ada 3 segitiga. So kalau kita perhatikan, segitiga ni adalah similar. Kenapa similar? Sebab semua sudut dalam ketiga-tiga segitiga ni adalah sama besar. Kenapa sama besar? So kita tengok So sudut O ni dikongsi oleh ketiga-tiga segitiga tadi. Ketiga-tiga segitiga ni dia berkongsi sudut O. Maknanya sudut O ni dikongsi, maknanya sama besar lah. Lepas tu, yang garisan AB, CD dan EF ni adalah garis selari. So kalau garis selari, maknanya ni adalah sudut, kita boleh lukis dia adalah sudut sepadan, huruf F, sudut sepadan. So sudut dekat A dengan sudut dekat C ni pun adalah sama. Dan kalau kita tengok sudut bawah ni pula, kita boleh lukis huruf F juga. So sudut B dengan sudut D ni pun adalah sama. So maknanya segitiga OAB dengan segitiga OCD ni adalah similar lah. Sebab semua sudut dia adalah sama. Kita boleh buat nisbah dengan panjang sisi dia. Sebagai contoh, panjang sisi dia AB, sisi AB per sisi BO adalah sama dengan sisi CD per sisi DO. Nisbah dia adalah sama. AB. So kalau kita tengok, AB dengan CD ni adalah sisi yang sepadan lah. So AB, atau ni AB,
yang ini CD. Okey, lepas tu OB dengan OD adalah sisi yang sama. So kita boleh buat nisbah dia BO dengan DO. So ini nisbah dia adalah berkadaran. Okay, contohnya kalau kita nak ambil sisi yang lain pula. Contohnya saya ambil panjang EF dengan AB. So EF per, contohnya saya ambil segitiga yang besar. Saya ambil segitiga yang besar ni. EF dengan per OE. EF per OE. Okay, sekarang saya ambil segitiga yang kecil pula. Yang OAB ni. So, mana yang sama dengan EF dalam segitiga yang kecil? Yang sama dengan EF adalah AB. Yang sama dengan EF ni adalah AB. AB per dengan OE. Yang sama dengan OE. OE tadi adalah garisan ni. So, yang sama dengan OE adalah OA. Ya, OA. So, kita boleh tulis nisbah dia macam ni. Okay, kita tengok contoh. In figure 20.42, show that triangle CBD, segitiga CBD dan segitiga CAE adalah similar. Hence, find the length of CD and BD. Okay, dua segitiga ni, CBD dengan CAE adalah similar. Okay, maknanya nisbah dia kita tahulah, nisbah dia mestilah berkadaran. Okay, kita nak cari panjang CD dan BD. Ya, panjang CD dan BD. So, berapakah panjang daripada CD dan BD? Okay, kita nak cari dua panjang ni. Okay, so kita cari CD dulu ya. Kita cari CD dulu. Okay, kita ambil segitiga yang kecil. Apa yang nilai yang kita tahu dalam segitiga yang kecil? So, CD ni kita nak cari. So, kita tahu nilai 9. Kita tengok segitiga yang kecil ni ya. Tengok segitiga yang kecil ni. Okay, panjang BD kita tak tahu. Kita abaikan sebab kita tak tahu. Okay, kita nak cari panjang CD dan panjang BC kita dah ada 9. So, kita tulis sini CD yang kita nak cari per BC sama dengan kita tengok segitiga yang besar pula. Tengok segitiga yang besar. Okay, tengok segitiga yang besar ni. Okay, yang sama dengan CD tadi, yang bahagian bawah ni adalah EC ni lah. Yang sama dengan CD tadi adalah EC. Per dengan BC. Okay, yang sama dengan BC adalah AC. Yang sama dengan BC ni adalah AC ni. Okay, so kita masukkan nilai. Kita masukkan nilai. So, CD yang kita nak cari per BC. BC adalah 9. Sama dengan EC. EC adalah 12. Bawah ni. EC adalah 12. AC adalah 6 tambah 9. Panjang AC daripada A sampai ke C ni adalah 6 tambah 9. So, 6 tambah 9 adalah 15. Okay, so kita selesaikan. Pindah 9 sebelah sana, dia jadi darab lah. So, CD sama dengan 12 per 15 darab 9. So, kita dapat panjang CD adalah 7.2. Okay, seterusnya, kita nak cari panjang BD pula. So, kita dah dapat. Kita tulis nilai yang kita dah dapat tadi, 7.2. Panjang daripada D ke C adalah 7.2. Okay, seterusnya kita nak cari panjang BD. Kita nak cari panjang BD. Panjang BD. Okay, so kita tengok segitiga yang kecil dulu. Kita tengok segitiga yang kecil. So, kita dah ada dua nilai sekarang. 9 dan 7.2. So, kita boleh pilih mana-mana yang kita yang kita nak lah. Contohnya, kita nak cari panjang BD. BD
nak perkan dengan 9 boleh, nak perkan dengan 7.2 pun boleh, tak ada masalah. Saya ambil per 9 dulu. BD per BC. Saya tulis BC lah. BD per BC sama dengan, itu segitiga yang kecil. Kita tengok segitiga yang besar pula. Mana yang sama dengan BD? BD yang ni. So, yang sama dengan BD dan segitiga yang besar adalah AE ni lah. AE per dengan BC. BC yang 9 ni tadi. So, yang sama dengan BC adalah AC. So, kita masukkan nilai lah. BD per BC. BC adalah 9. Sama dengan AE. AE adalah 10. Per AC. AC tadi samalah 6 dengan 9 ni. So, kita tambahkan dapat 15. So, BD sama dengan 10 per 15 darab 9. So, kita dapat BD sama dengan 6. Itu kalau kita guna nilai 9. Kalau kita nak guna nilai 7.2 pun boleh. Tak ada masalah. Saya tunjuk contoh kalau kita guna nilai 7.2. So tengok segitiga yang kecil ni. Segitiga yang kecil. So kita nak cari BD. Yang kita nak cari BD. Perkan dengan, kita guna nilai 7.2 bawah ni pula. CD. Kita guna nilai CD. Sama dengan, kita tengok segitiga yang besar pula. Segitiga yang besar. Mana yang sepadan dengan BD? Yang sepadan dengan BD adalah AE. AE. Yang sepadan dengan CD. Sepadan dengan CD, CD bahagian bawah. So, yang sepadan dengan CD adalah CE lah. Yang sepadan dengan CD adalah CE. So, kita masukkan nilai BD. CD nilai dia adalah 7.2. CD adalah 7.2. Sama dengan AE. AE adalah 10. CE adalah 12. CE adalah 12. So, kita selesaikan. Pindahkan 7.2 sebelah sini jadi darab. So, BD sama dengan 10 per 12 darab 7.2. So, kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya 6 juga. Sama ya. So, jawapan dia pun adalah 6. So, BD ni adalah 6. So, itulah cara dia kita nak selesaikan untuk similar triangle. Dia punya sisi panjang dia adalah berkadaran. Kita boleh buat nisbah. Kita boleh buat nisbah tapi kita kena pilih sisi yang sepadan. Jangan kita pilih sisi yang tak sepadan. Nanti jawapan kita adalah salah.